Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ingatlah bahawa benar dalam menuntut jalan Allah Azza wa Jalla itu ada buah dari segala amalan yang soleh. Kerana amalan yang soleh itu tiada patut ditujukan melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja, yang tiada punya sekutu baginya. Amalan yang soleh itu akan menarikmu ke jalan yang dikehendaki Allah daripadamu. Lalu engkau akan menuju terus kepada Allah tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Dengan langkah-langkah hatimu, rahsiamu dan maknawimu, engkau akan tersisih dari segala-galanya. Tiada terikut dengan manusia, tiada dengan dunia dan tiada dengan akhirat. Engkau akan tergolong ke dalam kumpulan orang-orang yang memohon hanya wajah Allah Ta'ala semata, yakni keredaannya. Ketika itu pula engkau akan berkata sama seperti Musa AS berkata, aku tergesa-gesa menuju kepadamu wahai Tuhanku, agar engkau bakal meredaiku nanti. Maksud surah Taha ayat yang ke-44, ayat yang ke-84. Ya, barang siapa yang menuntut keredaan Allah Ta'ala dan wajahnya, samalah dia seperti mana yang difirmankan Allah Ta'ala kepada Musa AS, dan kami, yakni Allah, mengharamkan buatnya semua penyusuan sebelum kedatangan saudaranya itu. Maksud suratul Qasas ayat yang ke-12. Yakni Allah Ta'ala telah mengharamkan hati seorang pencinta yang benar menetek ibu susu makhluk yang hadis. Berlakunya hal ini sebagaimana yang belum pernah berlaku hal yang sama sebelum ini. Semua susu pada penyusu itu sia-sia belaka, ditolak untuk memasuki tekaknya disebabkan cemburu ilahi. Semuanya tertuang keluar, dihapuskan segala-galanya dari dalam hatinya, agar dia tiada lagi terikat dengan apapun selain dari yang dicintainya sahaja. Kemudian apabila sudah lama dia berkhidmat di bawah arahannya, dia akan bersuara memohon, wahai guruku, tunjukilah aku pintu raja. Biar aku terus sibukkan diriku dengan kehendak raja. Pimpinlah aku ke tempat di mana aku dapat melihat raja itu. Biarlah aku dapat berpegang pada daun pintu pendekatannya. Lalu guru itu akan memimpin anak kecil itu seraya mendekatkannya ke daun pintu itu. Maka kedengaranlah suatu suara yang bertanya, wahai Muhammad, apa yang kau bawa itu? Siapa yang bersamamu itu? Wahai utusan, wahai petunjuk, wahai guru. Dijawab oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau lebih tahu, ini anak kecil yang sudah aku didiknya dan aku rela dia berkhidmat di pintu ini. Kemudian beliau pun berkata pula pada hatinya, ha engkau ini dia Tuhanmu. Ha engkau ini dia Tuhanmu. Yang sama seperti malaikat Jibril AS pernah dahulu berkata kepada beliau, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari baginda diangkat mendaki ke atas langit serta dipimpinnya beliau kepada Tuhannya dengan berkata, ha engkau ini dia Tuhan. Muslimin dan muslimat
dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan bagaimana kepentingan sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, yang menjadi simpanan di dunia dan simpanan di akhirat, yang menjadi syafaat yang berguna kepada kehidupan kita dunia maupun akhirat. Kemudian kita juga telah menyentuh semalam tentang pentingnya kita bersahabat dengan golongan yang mampu untuk mengubah diri kita, yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga telah menyatakan tentang untuk mendapat kemuliaan, pandangan yang baik, ucapan yang baik, hati yang baik, perlu tunduk kepada perintah Allah dan berhenti melaksanakan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang agung dalam segala perilaku, dalam segala tindakan dan perbuatan dan percakapan kita. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang perlunya kita ada sifat benar, as-sidqu ma'allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, falau sadaqullah lakana khairul lakum. Kalau mereka benar dengan Allah, maka itulah kebaikan sebenar yang akan mereka perolehi. Bila kita sebut benar dengan Allah, yakni seorang bila mana melakukan amal soleh, biar benar-benar kerana Allah, yakni ikhlas. Para ulama bersepakat bahawa suatu amal soleh itu tidak mungkin diterima oleh Allah melainkan dengan 3 syarat. Yang pertama ialah syaratnya Islam. Siapapun yang Islam, maka ia telah melalui laluan untuk diterima amalannya. Sebab itu bila kita mengaji kitab fiqh, bila sebut apa saja ibadat, syarat utama Islam. Mesti dia Islam. Kerana sepakat ulama, orang-orang kafir amalannya Allah Ta'ala tidak terima. Bukan sekadar Allah Ta'ala tak terima amalannya, bahkan Allah tak jadikan amalannya sebab untuk meringankan azabnya di hari akhirat kelak. Ia benar, sebahagian amalan orang kafir memberi manfaat untuk dunia dia, seperti naik nama dia, gah nama dia, dipandang mulia. Sebagaimana bila anak kepada Hatim At-Ta'i bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayahku orang baik, orang alim. Ayahku orang baik, orang pemurah." Kita tahu kisah Hatim yang amat pemurah, suka menolong, suka membantu. Lalu anaknya bertanya kepada Rasulullah, kerana ayahnya mati dalam keadaan Kristian, bagaimana kebaikan ayahku yang dah dibuat di dunia? Kata Nabi SAW, dia dah dapat apa yang dia nak. Itu dia nak kemasyhuran di dunia. Dia nak pandangan baik orang pada dia. Maka dia tak ada bahagian akhirat pula. Jadi sepakat para ulama bahawa orang kafir kebaikannya tidak boleh beri manfaat padanya akhirat kelak. Ia memberi manfaat di dunia tapi tidak di akhirat. Dan ini yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tunjukkan kepadanya segala amal kebaikan yang dia lakukan di dunia, kemudian kami jadikan ia debu yang berterbangan, yang tidak punya nilai. Dan syarat kedua bagi amalan itu diterima ialah ikhlas kepada Allah. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, sifat benar kita dengan Allah. Kalau amalan kita nak suruh diterima, mesti kita ikhlas. Kita mencari wajah Allah, yakni keredaan Allah. Apa yang kita lakukan mengharapkan pahala Allah. Apa yang kita lakukan kerana takut kepada neraka Allah. Apa yang kita lakukan untuk mendapat cinta dan kasih sayang Allah. Apa yang kita lakukan pendek katanya berakar umbi daripada perintah Allah, suruhan Allah, keredaan Allah, keampunan Allah. Semua yang kita nak ialah apa yang ada di sisi Allah. Kalau sekiranya dalam satu amalan kita mula nak apa yang ada di sisi manusia, maka dia akan binasa. Allah Ta'ala berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa sahaja di sisi kamu wahai manusia akan binasa. Kita nak cari pujian, akan binasa pujian. Kita nak cari penghormatan, akan binasa penghormatan. Tapi apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Pujian Allah kekal. Kalau Allah puji kita sampai akhirat. Dan pahala Allah kekal. Allah beri pahala kekal sampai akhirat.
Kalau kat dunia orang beri kita pingat, berilah pingat Datuk ke Tan Sri. Orang bagi kita tanah, orang bagi kita banyak kurniaan, dek kita baik. Tapi lepas tu dia akan hilang semua. Bila kita mati, tanah tu berpindah pada waris kita. Bila kita mati, gelarang tu habis macam tu je. Tak mungkin orang tulis gelarang kita kat kubur. Melainkan kalau orang tu nak kekalkan kesombongan dia. Tak ada pun orang berani buat kesombongan di sisi kubur, apatah lagi di sisi Allah SWT. Maka oleh sebab itu, bila tidak ada sifat ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka dia ditolak. Dan syarat ketiga untuk jadikan amalan itu diterima, mesti al-ittiba', mesti ikut Nabi SAW. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Segala interaksi, perbuatan mesti berdasarkan kepada ikon utama kita, baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana semakin kita mendekati Rasulullah SAW, kita mendekati Allah. Semakin kita kasih sayang pada Nabi SAW, kita mengasihi dan mencintai Allah. Kerana tidak boleh dibina kecintaan pada Allah tanpa Nabi SAW, melainkan kecintaan palsu. Tidak boleh dibina pendekatan pada Allah melainkan pendekatan dengan Nabi SAW. Kalau sekiranya seorang cuba mendekatkan dirinya dengan Allah tidak melalui Nabi SAW, maka dia akan makin jauh. Kan itu Allah Ta'ala menyebut tentang peranan Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita baca dalam surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, kalau benar kamu cintakan Allah, kamu kena ikut aku. Nescaya dengan itu barulah Allah sayang kamu dan ampun dosa kamu. Artinya orang yang cuba mendekatkan diri dengan Allah tanpa melalui jalan Nabi SAW, dia tak akan disayang oleh Allah. Dan dia tak akan diampunkan dosa, melainkan bertambah dosa dia. Dia melalui jalan-jalan yang akan membawa dia kepada kemusnahan. Sebab itu syarat utama, sebab kita sebut syarat Islam, ikhlas, ittiba', mesti ikut Nabi SAW. Ikut sungguh-sungguh. Ini menuntut untuk kita belajar. Ini menuntut untuk kita mendengar dan meletakkan keutamaan. Artinya ada orang kata dalam masa sama ada yang Nabi SAW sabda, maka apa yang Nabi sabda itu diutamakan. Orang boleh bercakap apa dia nak cakap, selagi mana dia tidak bertentangan dengan kata-kata Nabi SAW. Bila mula bertentangan dengan kata-kata Nabi SAW, maka dibuang. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kamu melihat kata-kataku bertentangan dengan hadis Nabi, campak ke dinding. Buang ke dinding kata-kataku. Pegang hadis Nabi SAW. Yang dimaksudkan pegang hadis Nabi SAW, bukanlah kita pegang zahirnya, tetapi dengan penafsiran hadis yang betul. Artinya bila Rasulullah SAW sebut satu perkara, maka ditafsirkan oleh para sahabat, dijelaskan, dan oleh ulama yang muktabar tentang maksud kandungan hadis ini. Bukan secara sathiyah, secara permukaan, agak-agak cakap nampak macam-macam bertentang, buang tu. Fahami dulu untuk memastikan kata-kata itu bertentangan ataupun tidak. Ini cara kita untuk benar-benar menjadikan amalan kita diterima. Maka bila Syekh Abdul Qadir menyatakan perlu benar dengan Allah. Benar dengan Allah di sini ialah ikhlas kepada Allah. Kerana ia adalah buah sebenar pada segala amal soleh. Kita sembahyang, kita puasa, itu macam pokok-pokoknya belaka. Tapi buahnya apa? Ikhlas. Kita pergi haji, kita pergi umrah, itu semua pokok-pokoknya belaka. Buahnya apa? Ikhlas. Ini bahasa mudah kalau kita tanam pokok sebab kita nak buah. Tapi kalau pokok tu tak berbuah, kita buat apa? Tebang. Kita mungkin ugut, tebanglah pokok ni, tak berbuah, buat serabut kawasan je. Tapi kita dah tanam pokok-pokok yang kita harapkan buah. Tanam sawit, tak berbuah, apa dia buat? Tanam semula. Kalau kita tanam pokok durian, tak berbuah, apa dia buat? Kalau kita tak boleh baja dia dan tak terkesan bajanya, terpaksa tebang, tanam semula. Begitu amal soleh kita. Amal soleh kita buahnya ialah ikhlas. Kalau kita duduk sembahyang, kita puasa tapi tak ikhlas, maka kita kena baiki balik, atau mungkin mulakan balik.
Betulkan balik niat kita. Kalau tidak, amalan tadi tidak akan memberi kebaikan kepada kita. Kemudian Syekh Abdul Qadir sesudah menyebut tentang buah. Dia sebut tentang apakah peranan amal soleh. Tuan-tuan, kita kat dunia, kita membina kesibukan kita. Orang namanya businessman, dia akan buat jadual sibuk dia. Pagi jumpa orang ni, tengah hari, petang, malam. Maka dia pun jadi orang sibuk. Orang namanya misalnya doktor, maka dia ada jadual dia, sehingga dia jadilah orang sibuk. Orang nama engineer, orang yang nama pekerja, yang nama cikgu atau guru, dibina jadual kesibukan dia. Maka dengan cara tu dia pun sibuk. Maka dia rasa hidupnya tadi terisi. Tetapi kita orang beriman, macam mana kita nak bina kesibukan kita? Kalau kita gagal membina kesibukan kita sebenar, kita akan bosan dalam hidup. Kita akan tertekan dalam hidup yang duka cita. Dan kita akan nampak pada pandangan orang sebagai batalah atau mengganggu. Tak ada kerja dia ni, menung kat tangga, tak ada kerja. Sebab kita gagal membina jadual hidup kita. Dan juga bila kita gagal membina jadual kesibukan kita, kita mungkin tertinggal daripada orang lain. Orang lain dah ke depan, kita ke belakang. Bila kita gagal membina jadual kesibukan kita, kita mungkin akan dipandang hina oleh orang lain. Pandang amat hina. Sebab itu kita kan, kalau orang kata awak ni tak sibuk ke, kita rasa macam malu ayat. Dan kita rasa bangga kalau orang kata dia tu sibuk. Dia tu sibuk, banyak kerja. Bangga kita. Artinya masa terisi. Baik, orang beriman, kerana segala kesibukan lain, natijah akhirnya akan bawa pada kelemahan. Kalau seorang membina kesibukan duniawi, ahli politik, dia bina kesibukan duniawi ni, melawat kawasan, jumpa orang tu, jumpa orang ni, mesyuarat situ, mesyuarat sini, last sekali dia akan jadi lemah. Sebab Allah Ta'ala tidak ciptakan kita dengan tujuan tu. Bila satu benda dia tidak berfungsi mengikut apa yang diciptakan, dia akan rosak, lambat launnya. Contoh, kita buat ataupun syarikat kereta, dia buat kereta penumpang, kita pun buat angkat barang. Biasa penumpang dia dah beritahu berapa, semuanya berat berapa tan, berapa ratus kilo boleh bawa. Kita pun bawa macam-macam. Ini kereta kita buat lembu dalam tu, bawa kerbau dalam tu, tak kayu balok. Lama-lama suspension kita, absorber kita rosak cepat. Dia patut rosak dalam waranti 5 tahun, 7 tahun, setahun rosak. Ni kereta biasa, kita pun buat driftnya, buat lasak, akhirnya rosak steering, rosak semua, rosak. Sebab apa? Dia itu bukan fungsi dia. Bukan fungsi. Kalau diciptakan panel atau pen untuk tulis, dalamnya ada dakwah, tapi kita tak gunanya untuk tulis, kita gunakan untuk cocok orang. Yang agak-agak degil-degil, cocok dengan pen. Lama-lama rosak pen. Sebab itu bukan fungsi. Dia patut bertahan 4 bulan, dia bertahan 4 hari, dia rosak. Kita manusia, pertama Allah sebut fungsi kita ialah untuk beribadat pada Allah. Itu fungsi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah sebut, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat padaku. Baik, ini fungsi kita, ibadat. Kemudian untuk memastikan fungsi itu berjalan, berkesan, Allah kata, aku tak minta kamu beri rezeki pada aku yang beri makan padamu. Allah jamin rezeki. Sebab bila kita nak buat kerja, macam mana kerja itu jadi sempurna? Bila kita tahu kita ada gaji, kita ada jaminan rezeki, kita ada gaji. Seorang namanya cikgu, kenapa dia boleh masuk pagi keluar petang? Sebab dia ada gaji belakang dia tu, kenaikan pangkat dan sebagainya, yang dia akan boleh sebulan sekali. Yang kerja misalnya bahagian tertentu, kenapa dia boleh mampu kerja? Sebab ada jaminan gaji. Maka Allah Ta'ala beritahu, kerja kamu beribadat padaku, jaminanku padamu ialah rezeki. Ada gaji, ada rezeki. Rezeki tadi lebih daripada apa yang dia bayangkan oleh seorang pekerja biasa yang cuma melihat gaji 1,000, 2,000, 3,000. Tapi Allah Ta'ala menjanjikan satu bentuk gaji ini yang menyeluruh.
Yang menyeluruh. Kita kalau kerja satu pekerjaan dapatlah gaji 5,000 sebulan, 10,000 sebulan. Tapi apakah yang menjamin kebahagiaan? Apakah yang menjamin kita tenang, kita gembira? Belum. Dia cuma beritahu kita duit. Lalu dengan duit tadi buatlah apa-apa untuk gembirakan kita. Pergilah beli KFC untuk gembirakan anak-anak. Pergilah beli mainan untuk gembirakan anak-anak. Pergilah beli baju pakaian untuk gembirakan isteri. Pergilah hantar duit ke mak ayah untuk gembirakan mak ayah. Dan kita pula belilah apa yang patut untuk kita gembira. Tapi lepas tu seorang balik, nak gembira balik, kerja, dapat gaji, gembirakan balik-balik, bawa isteri anak-anak pergi kedai makan, bawa mak ayah pergi jalan-jalan. Lepas tu kerja balik. Begitu cara kita gembirakan dengan gaji yang kita dapat. Tapi dia tidak bersifat mutlak. Baik, kita dengar apa yang Allah janji. Bila mana kita beribadat pada Allah, kegembiraan yang Allah janjikan. Allah Ta'ala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Ta'ala, siapa yang melakukan amal soleh, baik lelaki baik perempuan, maka kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kemudian akhirat kelak kami beri balasan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Allah sebut dua benda. Pertama, kalau kita buat amal soleh, Allah beri kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Yang saya sebut tadi, kalau kita kerja cikgu lah, sebagai contoh, saya cikgu, saya dapat gaji 5,000 sebulan. Itu bukan jamin kebahagiaan saya. Saya dapat 5,000, saya mula membeli kebahagiaan. Anak saya nak mainan, ambil mainan RM100, ambil. Saya gembirakan hati saya pun tukar ring baru. Saya gembirakan isteri saya beli baju baru, pergilah hantar mas seutas. Saya gembirakan mak ayah saya, hantarlah sebulan 200 orang. Saya gembirakan kawan-kawan saya, belanja makan, aku baru dapat gaji, jom belanja makan. Kat mana nak makan? Ni makan restoran Kak Wuk ni, ambil, kita belanja. Kita pun bahagia seketika dengan gaji tadi. Lepas tu habis. Isteri kita kembali macam biasa, anak kita pun macam biasa, gaji dah habis. Maka kita kembali struggle balik kerja untuk cari satu amount untuk gembirakan balik orang kita sayang. Begitu seterusnya sampai bencing. Sampai bencing, kita pun dah dapat pula duit bencing. Nak gembirakan siapa ni duit bencing? Okey, gembirakan isteri dulu. Kita pergi umrah lepas ni dah bencing. Gembirakan mak ayah, kalau ada lagi mak ayah ni, hantar sekali pergi umrah. Lagi siapa lagi kita nak gembirakan? Bagilah tolong adik-beradik nak berhutang, siapa nak berhutang 5,000-6,000, nak beli motor, nak beli laptop, ambil. Lepas tu hidup kita seorang balik. Duit pencing dah tinggal separuh, gaji dia, imbuhan kita dapat pun dah habis separuh. Nunggu mati ni Ustaz, tunggu duit belanja. Kita mula rasa ketakutan. Cukupkah duit ni sampai kita mati? Mula rasa takut. Bebenang kewangan kita mula rasa mengancam kita. Kena kita mungkin hilang kebahagiaan. Kena pula masa pencen kena tipu pula, scam habis RM100,000. Down dia. Sebab semua orang gantung pada duit imbuhan pencen itu tinggi. Kadang-kadang membahayakan hubungan dengan Allah. Maka Allah pun uji dia, kena scam, tipu RM100,000, RM200,000. Maka dia kembali terpaksa nak bahagikan balik, dia kena kerja balik, sambung balik kontrak kerja, seterusnya. Itu saya sebut kesibukan dunia, dia tak akan berakhir dengan kebahagiaan. Tapi Allah ajar kita hidup ini, dan ini tegaskan oleh Syekh Abdul Qadir, orang beriman membina jadual kesibukannya mentaati Allah. Kalau kita berjaya membina kehidupan kita mentaati Allah, maka itulah yang menjadikan kita sentiasa bersama dengan Allah. Lihat apa kata Syekh Abdul Qadir. Dia kata gini, amalan yang soleh itu akan menarikmu ke jalan yang dikehendaki Allah daripada. Bila kita mula sibukkan diri kita melakukan amal soleh, Allah akan letak kita pada jalan dia betul, track dia, sampai kita terus jalan sampai ke syurga. Kan itu kesibukan kita mesti dengan amal soleh. Bila benar amal soleh, bila banyak amal soleh, kita tak akan lagi tengok kanan kiri, sebab kita dah sibuk. Kanan kiri kita tak paling, kita tak toleh.
Kerana kesibukan kita melakukan amal soleh. Dan ketika itulah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua perkara-perkara yang patut kita peroleh. Dan Allah putuskan ikatan kita dengan manusia, dengan dunia, dengan segala perkara yang menghalang kita untuk melihat Allah. Jadi ceritanya, macam mana kita nak membina jadual kehidupan kita sentiasa sibuk buat amal soleh. Bukan bermaksud tak kerja, tak cari makan, bukan. Kerana amal soleh itu suatu makna, satu perkataan yang umum. Sebarang pekerjaan, kullu ma'ruf, setiap kebaikan, setiap pekerjaan. Cuma kita nak jadikan dia amal soleh, yang pertama perlu kita pastikan niat kita kerana Allah. Tuan-tuan mula ubah, kita jadi cikgu ke, kita jadi businessman ke, dia doktor ke, engineer ke, arkitek ke, kita jadi dropship ke, apa benda bisnes yang kita lalui, niat kerana Allah. Macam mana nak niat kerana Allah? Macam mana kita nak niat kerana Allah? Saya dok faham sembahyang ni, bila sembahyang lillahi ta'ala, salli fardhu zuhri lillahi ta'ala, nawaitu sauma lillahi ta'ala. Itu sebab lillah. Baik, perkataan lafaz tadi bukanlah lafaz yang menjadi rukun atau syarat pada niat, lafaznya. Tapi buat kerana Allah itu mesti. Jadi macam mana kita faham buat tu kerana Allah? Tetapi bila orang seorang tu dia memang niat ikhlas kerana Allah, maka dia pasti ada satu cara dalam pemilihan perbuatan dan kerja dia. Kalau dia memang dia niat kerana Allah, dia akan pastikan benda yang dia buat tidak pernah bertentangan dengan perintah Allah. Tak mungkin seorang pencuri lalu dia kata saya niat ikhlas kerana Allah. Sebab dia tahu tak mungkin perangai buruk ini boleh diikhlaskan pada Allah. Tak mungkin seorang bila minum arak dia kata saya minum arak ni ikhlas kerana Allah. Dia pun tahu benda tu. Artinya ikhlas menjadikan pekerjaan yang kita buat itu pekerjaan yang halal. Seorang tidak akan disebut ikhlas kalau pekerjaan tadi sendirilah pekerjaan yang tidak halal. Yang kedua, bila kita nak bina ikhlas, dia datang daripada sifat pekerjaan yang kita buat tidak pernah melalaikan kita daripada melaksanakan perintah Allah. Maka betul lah orang tu kerja ikhlas kerana Allah. Tak mungkin seorang kata saya kerja cikgu ni ikhlas kerana Allah, Zuhur tak semayang, Asar tak semayang. Dia sendiri nampak cacat timpang. Seorang bila kata dia ikhlas kerana Allah dengan maksud pekerjaan ini tidak pernah lalaikan dia daripada melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketiga, kalau dia kata ikhlas kerana Allah, maka pekerjaan ini tidak menjadikan dia sombong di hadapan manusia. Kerana seorang yang sombong tak mungkin dikata saya ikhlas. Orang yang rendah diri yang boleh kata dia ikhlas. Sombong dia ada habuang diri dia. Dia mesti kata aku nak pujian aku. Setiap kali bila kita buat benda dengan sombong je, kita nampak kita ada bahagian kita nak. Saya buat ni sebab saya nak dipuji, saya takut dikeji. Berarti ikhlas yang kita kata kerja kerana Allah tadi rosak. Jadi daripada semua elemen tadi terbina ikhlas. Bila saya kata saya ikhlas dan cikgu kerana Allah, nak didik anak-anak saya, nak didik anak-anak sahabat, nak didik anak bangsa saya supaya dia jadi orang baik, orang berguna, maka saya akan pastikan kerja tu halal. Untuk saya kata ikhlas, saya akan pastikan kerja tu tak halang saya ingat Allah. Saya akan pastikan kerja ni tadi tak menjadikan saya sombong. Saya tak mungkin, kan orang yang ikhlas tak akan sombong. Siapa pun kita jumpa orang ikhlas, dia tak sombong. Sebab tu bila Nabi SAW menyatakan tak akan masuk syurga orang sombong, dengan bahasa mudah, orang yang tidak ikhlas. Sebab sombong saya katakan dia nak ada bahagian dia di sisi manusia. Kalau orang tak faham-faham dia siapa, dia akan angkat diri sendiri. Awak kenal tak saya siapa? Saya satu Malaysia, awak kenal tak? Kenapa awak tak kenal? Dia melangkat. Awak kenal tak saya? Saya siapa? Saya ni semua mana-mana tok guru mengaji saya. Dia cuba angkat dirinya. Bila orang gagal mengenali dia, sebab dia ada bahagian dia nak, maka ketika itu jatuhlah nilai ikhlas dia. Dan setiap orang bila dicuba angkat dirinya, Allah akan jatuhkan dia. Kerana kita kena biarkan Allah yang angkat kita. Kalau kita cuba angkat diri kita, saya ni sebenarnya mau itu. Kita mengharapkan bila mengangkat diri,
maka akan disambut dengan pujian, akan disambut dengan pengkabulan manusia. Tidak, bukan kerja kita angkat diri kita. Allah berfirman dalam Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu duk sucikan diri kamu, Allah lebih tahu siapa paling bertakwa. Sebab tu kita bukan duduk sama-sama kita nak banding siapa lebih baik, tapi kita semua nak sibuk buat baik. Saya duduk dengan orang tu fulan bin fulan bukan nak tunjuk siapa lebih baik, siapa lebih alim, siapa lebih bertakwa, siapa lebih zuhud, bukan. Tapi kita nak buat semua benda yang menjadikan kita alim, yang menjadikan kita bertakwa, yang menjadikan kita zuhud. Dengan bahasa lain, kita nak sibukkan diri kita pada perkara ni, bukan sibuk untuk dakwa-dakwi. Tetapi di sini bukan tempat untuk kita dakwa-dakwi, nak kata kita orang tu, kita orang ni, bukan. Di sini tempat untuk kita sibuk buat baik, untuk sibuk buat taat, untuk sibuk buat ibadat. Bukan untuk sibuk kita claim tu, claim ni, saya lah wali sebenarnya. Ataupun kat Malaysia ni dah tak ada tok guru sebenar, melainkan saya je tok guru sebenar. Tok guru lain semua tak tahu Allah, saya je. Tok guru lain semua nak dunia belaka, saya je nak akhirat. Lepas tu saya makan kain bilih je, dengan puluk je, tengok tok guru akhirat. Tapi ini bukan waktu kita claim. Di dunia bukan kita nak claim siapa kita, bukan kita nak dakwa-dakwi. Di dunia ni Allah suruh kita sibuk buat baik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk buat baik sampai bengkak kaki. Ini para sahabat semua sibuk buat baik. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan satu jalan baik, pakat berebut buat baik. Sehingga Allah turunkan ayat supaya kita ini sibuk buat baik, bukan sibuk claim kita orang baik. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, hendaklah kamu sentiasa berlomba-lomba buat baik. Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Kerana kamu nanti semua akan dikembalikan pada Allah, dan Allah akan selesaikan segala perkara yang kamu perselisihkan. Kerja kita ialah buat baik, kemudian buat banyak baik, kemudian berlomba buat baik. Itu kerja kita, dan itulah kesibukan kita. Bukan kesibukan kita claim kita siapa, bukan kesibukan kita nak angkat diri kita. Itu bukan, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau Allah nak angkat kita pada satu kedudukan, itu kehendak Allah, dan Allah juga boleh jatuhkan kita pada kedudukan tersebut mengikut kehendak dia. Tapi kita takkan berhenti buat baik. Ini Khalid Al-Walid, daripada jahiliah masuk Islam, daripada jender turun perebek, tapi dia tak pernah berhenti buat baik. Dia terus berperang sehingga di badannya tidak ada satu pun tempat yang terselamat dari luka dan paut. Sebab itu dia kata, aku berperang bukan kerana fulan bin fulan, aku berperang kerana Allah. Bayangkan daripada jender dia perang sampai dia perebek balik, dia perang. Dia perang daripada perebek sampai naik jender. Dari jender turun balik perebek, tak ada pangkat, tetap perang. Kenapa? Kerana Allah. Kenapa? Sibuk buat baik. Saya dah sebut tadi, kita ni Allah ajar kita pertama buat baik. Kedua, Allah ajar kita banyakkan buat baik. Yang ketiga, Allah ajar kita berlomba buat baik. Berlomba. Jadi inilah diary kesibukan kita. Bila mana kita buat baik, terpulang pada Allah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak pulangkan kembali ataupun nak beri ganjaran kepada kita. Macam mana Allah nak beri ganjaran? Allah nak angkat kita jadi wali ke? Allah nak angkat kita jadi ulama ke? Allah nak angkat kita jadi sekian? Itu urusan Allah. Saya duduk mengaji, saya belajar. Sebahagian yang belajar ni mungkin Allah angkat jadi ulama, mungkin. Sebahagian yang belajar ni Allah angkat cuma jadi orang alim. Sebahagian diangkat menjadi orang soleh. Sebahagian diangkat untuk menjadi fulan bin fulan. Tapi kita semua dalam kesibukan yang sama, dan bagaimana Allah letak kita pada kedudukan, itu urusan Allah. Lepas tu kita tengok ramai orang, dia mengaji dengan tok guru yang sama. Sama tok guru. Yang ni jadi ulama besar, yang ni jadi pemerintah, yang ni jadi menteri, yang ni jadi sekian. Kerana itu yang Allah nak letakkan dia. Ketika tiga orang ulama bertemu, lepas habis sesi mengaji, lalu masing-masing bercita-cita. Dia kata, apa cita-cita kamu? Ini kisah tiga ulama bertemu, tiga student, tiga penuntut ilmu. Dia belajar untuk guru sama, untuk guru hebat. Lepas tu mereka habis kuliah, mereka bincang. Kata salah seorang, aku
bercita-cita untuk takluk dunia, nak jadi raja. Itu cita-cita. Maka Allah perkenankan dia. Namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan asalnya student belajar dengan ulama yang sama, tapi dia bercita-cita nak takbir dunia. Maka Allah perkenankan. Maka Abdul Malik bin Marwan di antara pemerintah dinasti Umayyah yang menguasai dunia. Ayah mertua pada Umar bin Abdul Aziz. Ada seorang lagi, geng dia, Urwah bin Zubair. Urwah kata, aku nak jadi orang alim. Aku nak jadi orang alim, orang soleh. Maka dengan izin Allah, Allah mengangkat Urwah menjadi ulama fuqahaul Madinah, ulama terkenal Madinah, sehingga semua ulama rujuk dengan dia, termasuk Abdul Malik bin Marwan. Maka cita-cita dia tercapai. Seorang lagi kawan, dia bercita-cita untuk menjadi pahlawan perang. Dia nak berperang, dia nak mati dalam peperangan. Ya, kerana pahlawan berbangga dengan mati dalam peperangan. Itu rasa kemuliaan dia, itu cita-cita dia. Maka Allah tempatkan dia jadi pahlawan dan dia mati dalam peperangan. Maksudnya tuan-tuan sekalian, beri kisah ringkas, kita belajar, itu kesibukan. Lepas tu Allah nak angkat kita jadi apa, itu urusan Allah. Kita sibuk buat baik dan banyakkan buat baik, berlumba buat baik. Kemudian Allah nak beri kita apa, itu urusan Allah. Tetapi janji Allah, bila mana kita buat baik, maka Allah Ta'ala akan beri petunjuk pada kita. Setiap kebaikan dia adalah cahaya. Makin banyak kebaikan kita, makin terang cahaya kita. Akhirnya sempurna cahaya orang beriman, sebagaimana kita tafsirkan dalam surah An-Nur. Sempurna cahayanya. Dia tiap hari duduk berzikir, baca Quran. Dia setiap hari jaga solat, jaga segala ketaatan. Dia setiap hari jauhkan kemungkaran, jauhkan segala larangan. Maka Allah jadikan dia hidupnya bercahaya. Dia nampak ni salah, ni betul. Ni yang patut dia beritahu orang, ni jangan dia beritahu orang. Ni patut disebarkan, ni jangan disebarkan. Kerana hidupnya bercahaya. Dia tak sebarkan fitnah, sebab tahu benda ni tak elok. Dia tak sebarkan keaiban, kerana ini tidak memberi apa pun kebaikan. Dia akan sebarkan kebaikan. Maka kesibukan dia membentuk cahaya dalam kehidupan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, macam saya katakan, setiap kali kita buat baik, ada cahaya kita dapat. Tujuan cahaya tadi menjadikan sempurna hidup kita dalam memilih, dalam meninggalkan. Tuan-tuan, kita amat takut kalau kita buat pilihan salah dalam hidup. Amat takut. Kita amat takut kalau kita tergelincir dan terjatuh. Kita amat takut berjalan dalam tempat yang gelap, melainkan kita ada torchlight, kita ada lampu. Dan kehidupan kita, saya katakan, kita akan buat banyak keputusan. Sebahagian keputusan tadi mengejut. Nak tahu sekarang, kalau kita zaman kecil ditanya, nak masuk tak sekolah ni, kita kena buat keputusan, nak masuk ke tak nak masuk. Masuk sekolah selamat, tinggal mak ayah. Kalau tak masuk, boleh dekat mak ayah, tapi mungkin ketinggalan belajar. Kita kena beri keputusan. Dari kecil lagi kita diajar beri keputusan. Mak kita heret kita kedai mainan, nak mana? Kita mau tengok semua. Nak semua tak boleh. Nak semua mak makan. Ni nak semua. Kita kena pilih, buat keputusan dari kecil. Kita dipaksa buat keputusan. Maka budak ni pun belilah ni mainan ni. Lepas balik dia menangis, nak mainan lain pula. Dia takkan dilayan, dia dah buat keputusan. Mak dia kata, betul ni mainan ni, tak nyesal ya. Ni peruntukan banyak ni je. Budak yang kecil ni terpaksa buat keputusan. Demikian kita membesar untuk membuat keputusan. Sampai sekarang kerja kita buat keputusan. Nak pergi ke tak nak pergi? Pergi. Nak makan sini ke makan sana? Makan sini. Bila datang waiter order, cik nak makan apa? Oh, kena buat keputusan pula. Makan apa ni? Jangan silap. Kita pun minta pada apa paling sedap sini kat sini? Paling sedap saya kat sini. Dia pun sebutlah ni paling sedap. Kata dia, belum lagi sedap kat mulut kita. Bolehlah saya order, ini awak punya signature. Bila makan tak sedap rupanya. Saya dah silap buat keputusan. Kenapa dengar cakap ni? Setiap kali kita buat keputusan, kita takut salah. Tetapi bila kita buat amal soleh, tuan-tuan, bila buat amal soleh, setiap keputusan tadi, saya tak kata dia jadi betul 100%, bukan.
kita katakan kita tak menyesal keputusan kita. Melainkan kita akan nampak bagaimana cara Allah Ta'ala nak selesaikan masalah kita. Contoh, seorang ni kahwin, dia pun buat keputusan pilih isteri ni atau suami ni. Lepas pilih rasa menyesal pula dah hati, apa aku pilih budak ni. Bila kita nampak kekurangan dia. Tapi bila kita pilih kerana Allah, keputusan tadi, Allah ajar kita macam mana nak baiki benda tu. Akhirnya kita baiki isteri kita jadi baik macam yang kita kehendaki. Akhirnya kalau kita isteri, penyebab suami kita jadi baik macam kita kehendaki. Lihat Allah beri kita penyelesaian, maka kita tak silap pilih. Yang rasa silap pilih kerana dia berada dalam kegelapan cahaya. Sebab itu yang Allah perintah kita banyak buat baik, banyak buat baik. Untuk apa? Supaya kita bahagia dalam buat keputusan. Sebab itu para ulama menyatakan, bila seorang tu buat baik, ada 3 benda asas yang dia akan dapat. Ini asas. Yang kemudian di bawah ni banyak lagi benda-benda lain. Benda asas. Yang pertama, Allah beri dia kehidupan yang baik, yang disebut hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik yang kita maksudkan kehidupan yang tak ada kesedihan, yang tak ada penyesalan, yang boleh merosakkan diri dia. Benar kita dalam tindakan ada benda kita nyesal, tapi dia tak rosakkan kita. Ada benda sedih, tapi dia tak rosakkan kita. Ada benda yang kita kecewa, tapi dia tak rosakkan kita. Ini kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kerana setiap kali kita nampak macam kecewa, maka Allah pun tunjuk ni pahala dia, ini kebaikan dia. Jadi kita macam okey. Ini pertama. Yang kedua kata ulama, tafrijul kurubat wa qada'ul hajat. Setiap kali kita buat baik, Allah lepaskan kita dari kesusahan dan Allah sempurnakan hajat kita. Kata yang paling kita takut benda susah dalam hidup. Susah. Semua orang dia tak suka benda susah. Kita naik kereta, jangan adalah benda susah sepanjang perjalanan. Susah nak dapat tandas, susah nak cari kedai makan. Ini benda susah kita tak suka. Bila kita melakukan amal soleh, janji Allah, tafrijul kurubat, Allah akan lepaskan kita dari kesusahan. Wa qada'ul hajat, dan bersama dengan itu Allah Ta'ala sempurnakan hajat. Sebab itu ulama dulu, kalau dia ada satu hajat dia nak buat, untuk cepat diperkenankan, dia buat amal soleh dulu. Kita ada satu hajat, apa benda kita nak buat? Solat dulu rakaat. Pak Imam, tuan-tuan nak namakan dia solat hajat. Pak Imam sekarang solat sunat, tetapi tujuannya untuk memudahkan hajat kita. Setiap kali kita nak dapat sesuatu, hajat kita, buat satu kebaikan, InsyaAllah. Nak suruh anak kita masuk universiti, anak kita pergi buat kebaikan. Ni kalau pergi sekolah ni tukang kebun ke apa, semua kita derma duit kat dia. Semua. Maka asbab tadi anak kita percaya. Sebab kita buat kebaikan. Tu ada setengah ibu, ya, bagus dia buat. Baguslah. Dia bila anak dia dekat nak pergi SPM, dia bimbang. Dia paling bimbang. Dia pun letak dah siapa surat. Dan tu ada satu kedai, doakan anak saya. Dia pergi ke satu kedai tu kedai buku. Tulang saya pun masuk kedai buku. So, disampul tebal, bagi. Dengan saya dia bagi. Ambil. Saya kata benda ni. Kata ni anak saya nak periksa. Dalam tu ada duit RM5. Saya kata saya tak ambil duit, tapi saya akan doakan. Ada duit RM5, betul ada doa. Suruh doakan anak saya SPM. Saya doakan insyaAllah. Siapa nama anak awak, saya doakan. Ini kesungguhan dia. Ini cara yang baik. Kita bila nak hajat kita diperkenankan, buat baik. Kadang-kadang kita, anak kita kat sekolah, tukang kebun kita tak pandang, jaga tak pandang, nak marah je kerja jaga. Tak, beri sesuatu kebaikan pada dia. InsyaAllah anak kita terpelihara. Jaga. Bila anak kita berada pada surrounding atau pada kawasan tertentu, siapa pun orang ada sekeliling anak kita buat baik. Ia menjadi asbab penjagaan anak kita. Oh tuan-tuan, tukang kebun kena, tuan-tuan jaga kena, semua kena, maka anak kita Allah jaga. Dia apa kebaikan? Sebab itu kita jangan lokek buat baik. Kadang-kadang gak rumah kita tu, kita pandang pun tak berantar lah, berilah makanan sikit, air, dia akan jaga. Sebab asbab kebaikan. Kita tak lihat gak tu, kita lihat dia manusia macam kita, sukakan kebaikan. Atau berhenti gak-gak kejap, beri salam pun dia suka, dah suka. Angkat tangan tunjuk hormat. Itu kebaikan yang menjadikan hajat kita tertunai. Jadi asas kehidupan ataupun
Antara faedah kebaikan, Allah lepaskan kita kesusahan dan Allah tunaikan hajat kita. Yang ketiga, ini asas. Kita tak nafi banyak ni, kita nak sebut yang asas. Kenapa kita nak buat baik? Kenapa kita nak tambah buat baik? Kenapa nak sibuk buat baik? Kerana mahabbatullah, Allah Ta'ala sayang. Allah sayang. Tentu ini syiar yang paling tinggi bagi beriman. Allah sayang. Kalau awak buat baik, Allah sayang. Kalau awak buat benda tak baik, Allah tak sayang. Buatlah baik supaya Allah sayang. Tentu perkataan sayang ni perkataan paling kita suka sekali. Orang kata saya sayang awak, suka kita perkataan sayang. Anak kita sebut sayang abang, kita suka. Isteri kita sebut sayang abang, kita suka. Suami kita sebut sayang awak, kita suka. Tentang paling tinggi sayang itulah sayang Allah. Bila Allah sayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan panggil Jibril. Wahai Jibril, aku sayang hamba-Ku ini, kamu pun kena sayang. Maka Jibril alaihissalam panggil malaikat langit. Lalu berkata, wahai para malaikat, Allah sayang fulan bin fulan, kamu semua kena sayang. Lalu dia letakkan penerimaan kasih sayang itu pada semua makhluk. Agar semua makhluk sayang kita dengan sayang sebenar. Tetapi bukan sayang palsu, sayang sebenar. Apa maksud sayang yang sebenar? Tetapi kata ulama, bila Allah letakkan qabul, yakni penerimaan sayang, orang tengok kita, orang tak benci kita. Orang tengok tu pun orang macam okey, seronok. Padahal tak kenal, tak jumpa. Orang tengok, orang tak benci. Walaupun kita belum pernah bertemu. Dia rasa macam orang ni muka baik, orang baik. Tetapi ini minimum. Bagaimana Allah yudha'ul qabul, Allah letakkan kecintaan makhluk-makhluk Allah pada dia. Dia terselamat pertama daripada mudarat seluruh makhluk. Mudarat ni selamat. Yang kedua, dia mula mendapat manfaat daripada seluruh makhluk. Manfaat duniawi. Yang ketiga, dia mendapat doa. Tanda orang tu diterima atau disayang oleh makhluk, Allah ilhamkan pada makhluk tadi, doakan pada dia walaupun dia dah mati. Tu tahu orang soleh, walau dah pergi lama, kita doa, ya Allah ampunkan dosa dia, rahmati dia. Sebenarnya itu tanda Allah terima dia. Sampai cenderung orang untuk doa untuk dia walau dia dah mati. Dan sebab tu kita tengok orang alim, orang soleh, kubur dia 1000 tahun dah, 100 tahun, orang pergi lagi doa. Ni Imam Al-Bukhari, dia Allah Ta'ala, orang baik, orang soleh. Kata orang pergi ni beribu kilometer pergi tempat dia untuk doa. Untuk doa. Belum cerita orang baca kitab dia. Kenapa? Ini tanda Allah tunjukkan Allah sayang dia. Sehingga semua orang doa. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau tak ramai pun orang doa, paling kurang Allah jadikan dek kebaikan kita buat, anak-anak kita sayang kita sehingga mereka tidak pernah lupa doakan untuk kita. Kalau kita mungkin tak dapat, kita katakan kasih sayang yang lebih besar, paling kurang tanda Allah sayang kita, Allah jadikan anak-anak kita yang paling kita sayang tidak pernah alpa doakan untuk kita. Itu tanda Allah sayang kita juga. Lepas itu kata para ulama, antara dua benda kami tak pernah lupa doa. Yang pertama, doa pada ibu bapa kami. Yang kedua, doa pada guru kami. Tak lupa. Kata Imam Ahmad, aku lepas sembahyang, pertama aku doakan pada ibu ayahku. Yang kedua aku doakan kepada guruku Imam Asy-Syafi'i. Dah bertahun aku buat. Maksudnya, bila kita nak didik anak kita ni kalau doa ni, apa benda dia kena doa? Kita doalah supaya Allah ampunkan dosa kita, mak ayah dia lah, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa guru dia yang membentuk dia. Kerana itu di antara cara doa yang paling baik. Bila kita berdoa, kita ingat jasa mak ayah kita yang membina jasad kita, jaga jasad, dan kita ingat guru-guru kita yang telah berjaya membina agama kita. Daripada tak semayang. Saya pergi dekat perguruan sahabat saya, jumpa. Saya kata, macam mana awak mengaji dengan dia? Dia kata, ustaz, kita daripada bukan orang jadi orang. Kita daripada bukan orang, tak jadi orang kita. Dengan izin Allah jadi orang. Belajar dengan dia. Maka layak orang ni doakan untuk guru dia. Kalau saya tak kenal untuk guru saya ni, saya tak jadi orang. Kenal dia jadi orang. Semayang, baca Quran,
tahu halal haram. Kemudian kita pun tanyalah macam mana Tok Guru orang. Tok Guru saya Ustaz, dia tak suka orang tidur. Yang kedua, sandar kat tiang. Kat tiang tu dia tak paku, jangan orang sandar. Saya kata bagus cadangan ni, menyandar kat tiang tu tak paku. Tok Guru nak suruh sungguhnya anak murid belajar. Biar bersungguh, biar rajin. Ni kalau ada tiang-tiang orang sandar, dia letak paku situ. Bila orang sandar ada paku, tak boleh sandar, tegak dia. Ya, benda tu jarang kita dengar. Tapi nak tunjuk bersungguhnya Tok Guru nak suruh anak murid jadi baik. Nak suruh anak murid dia benar-benar dapat ilmu. Dia dah meninggal dunia. Allah merahmati dia dan jasa yang ditinggalkan pada murid-murid dia. Tapi ini antara sebab, ataupun kalau saya katakan mak ayah tu duk jaga jasad kita. Mak ayah kita paling bimbang kalau jasad kita rosak, luka, patah, Allah, apatah lagi mati. Manakala Tok Guru kita pula, dia bimbang rosak pada agama kita. Apatah lagi kalau dicabut hidayat, lagi dia takut, dia bimbang. Maka dua-dua ini orang yang fungsi besar dalam doa kita. Dan dua-dua ini tanda Allah Ta'ala terima mereka. Sebab itu doa itu tak lenyap. Sebab itu saya kata kita nak, paling kurang kita mak ayah ni, tanda-tanda Allah sayang kita. Anak-anak kita tak pernah lupa doa pada kita. Maka didik mereka. Baik, ini 3 perkara bila mana kita buat baik. Pertama yang saya sebut tadi, dapat kehidupan yang baik. Yang kedua, lepas daripada kesusahan, disempurnakan hajat. Yang ketiga, cinta pada Allah, yang merupakan kemuncak kemuliaan seorang hamba Allah. Bila Allah cinta, Allah jaga, Allah pelihara, Allah sentiasa ilhamkan dia buat baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, seorang bila dia dah buat baik, dia akan sampai satu keadaan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa dalam surah Taha ayat 84? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, aku bersegera kepadamu supaya engkau redha. Kisahnya, waktu Nabi Musa berjalan dengan anak-anak murid untuk pertemuan di Tur Saina, Gunung Sinai, untuk bertemu dengan Allah. Anak murid dia berjalan, dia tinggal anak murid dia jalan laju untuk sampai ke tempat yang Allah Ta'ala perintahkan. Lalu Allah tegur Nabi Musa, Musa, kamu duduk laju-laju tinggal anak murid itu kenapa? Ya Allah, aku nak segera mendapat rahmat. Tak kira anak murid pun ditinggal. Kalau fikirnya anak murid jalan sekali lah, tak untuk dapat kemuliaan di sisi Allah, tinggal anak murid pun tak apa. Maka Allah memuji Musa akan sifat itu. Maksudnya tuan-tuan, kita kadang-kadang kita kawan, kita bersahabat. Ada kebaikan kita tertunda kerana sahabat kita. Dia kata tunggu je, aku pun nak ikut juga solat masjid. Tunggu je, tunggu punya tunggu, orang dah komat dah. Tinggal je. Tinggal sebab kita nak dapat rahmat Allah tu. Memanglah kita nak berkawan, tapi kalau kawan tu lambat kita buat ibadat, tinggal je ni. Kenapa? Sebab kita nak dapat rahmat Allah. Sama juga kita kadang-kadang ke Mekah buat bini, buat isteri kadang-kadang. Kita nak ke masjid awal, isteri lambat pula dia. Yelah, tak betul tudung sekian. Tak apa, lauk pergi sendirilah senang. Kenapa kita tak sabar untuk berada di tempat yang mulia? Maknanya, memang kita ada wa'imah isteri, wa'imah kawan-kawan, wa'imah apa sahaja. Kadang-kadang mereka melambatkan kita buat ibadat. Kadang-kadang. Sebab itu kita boleh tinggal mereka untuk kita segera buat ibadat. Bukan kerana kita benci dia, kita tinggal. Tak, kita tak nak terluput kemuliaan waktu-waktu tertentu. Ramai orang dia nak pergi menuntut ilmu pun dengan kawan. Jom kita pergi. Kawan kata kejap aku nak berak pula. Semelik pula kawan tu. Lama tu. Ni kita nak pergi belajar, Dr. Guru dah start dah ni. Tak sedar, tak apalah. Awak pergi sendiri boleh tak? Saya pergi dulu. Jalan dulu. Itu contoh orang yang dia nak segera dapat kebaikan. Sebab itu kita berkawan, untuk kawan-kawan kita beri semangat kita buat baik. Tapi kalau mereka juga melambatkan kita mesti buat keputusan yang bijak. Buat keputusan yang bijak. Pada urusan-urusan tertentu, kalau pakat tunggu kereta api, terlepas kereta api, tak pernah kereta api lain, yang itu bagus tunggu. Tapi pada benda-benda yang berkait dengan agama, betul saya katakan saya perlukan kawan untuk agama saya, tapi saya tak akan jadikan mereka sebab untuk menghalang saya atau mengurangkan. Itu zaman Rasulullah. Bila Rasulullah SAW perintah hijrah, ada sahabat-sahabat ni, dia tak pergi hijrah, dia beriman, sayang Nabi SAW. Sebab isteri anak-anak kata, ayah jangan gila-gila ayah, bla-bla-bla, duk tegur ataupun pujuk. Akhirnya mereka tak pergi hijrah.
Sampailah pembukaan kota Mekah. Lalu mereka lihat para sahabat yang dahulu bersama mereka sama level, bukan mereka yang masuk Islam dulu pada sahabat ni, tapi sahabat ni sudah dekat dengan Nabi SAW. Lalu mereka rasa marah. Balik mereka nak marah isteri mereka, anak-anak mereka. Mereka kata, kamulah penyebab kami tak berhijrah. Kalaulah kami berhijrah, nasib kami sudah bersama dengan Nabi SAW. Manduk dekat, orang dekat. Maka Allah Ta'ala dah beritahu, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sebahagian daripada isteri kamu dan anak-anak kamu itu fitnah, ujian. Aduwwul lakum, musuh kamu. Sebahagian mereka musuh kamu. Fahdharuhum, maka hati-hati. Allah Ta'ala tak kata maka lempanglah dia. Tak. Maksudnya bila datang ayat-ayat daripada teman hidup kita, isteri ke anak-anak, yang boleh melambatkan langkah kita pada Allah, hati-hati. Fahdharuhum, hati-hati. Ingatkan balik isteri kita, awak tak boleh buat macam tu. Ini benda baik, benda boleh. Patutnya kita pergi sama-sama. Artinya begitu Allah ajar kita. Kerana bila suami-suami dah marah kat isteri, nak letakkan kesan semua pada isteri, maka Allah tegur. Kita bila ada orang punca kita terlepas kebaikan, kita tak boleh nak pukul orang tu, tak boleh. Tapi kita mula menyusun kembali cara kita bersahabat dengan dia. Kalau kita tahu dia ni, kita nak pergi masjid, misal kata, kita beritahu dia maghrib pukul 7 suku, katakan 7.30, kita beritahu pukul 7 aku tunggu kamu. Tak boleh, ni kena beritahu pukul 6.30. 6.30 aku ambil kamu. Sebab apa? Sebab kalau sebut pukul 7, dia larat 7.30. Baik, kita beritahu dia 6.30. Artinya isteri kita nak pergi ceramah agama malam ni, cakap dengan rumah ni, lepas maghrib kita nak pergi ceramah agama. Lepas maghrib kita beritahu, lepas maghrib, lepas isyak dia belum siap lagi. Dia basuh pinggang, jemur kain, kejap bang. Dia lipat itu, lipat ini, lepas tu dia boleh basuh. Nak boleh ke tu? Akhir isyak tak jadi dah pergi. Dah tahu isteri awak macam tu, beritahu dia kita lepas asar nak pergi. Maka bila dia buat, padahal kuliah lepas isyak, pandai kita. Artinya suami, sebagai contoh suami, dia kena tahu macam mana cara nak deal dengan benda yang menghalang dia. Kita ada sahabat kita pun dia mengurangkan kebaikan kita. Kita kena pandai deal dengan dia sehingga dia bersama kita nak buat kebaikan. Itu yang dimaksudkan bila kita katakan apa yang Allah cerita Nabi Musa, aku bersegera tinggal sahabat, tinggal anak-anak muridku supaya aku dapat redha Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila benar kamu buat baik, maka Allah akan mengharamkan, sebagaimana kisah Nabi Musa, Allah haramkan segala ibu susuan lain sehinggalah ibunya sendiri yang beri susu. Masih lagi kisah Musa AS. Tahu bila Musa waktu dia kecil, mak dia hanyutkan dia untuk jaga dia supaya tak dibunuh oleh Firaun. Sampai ke istana Firaun, dijaga oleh Asiyah binti Muzahim. Budak kecil makanan dia susu. Maka Asiyah menyuruh semua wanita-wanita di istana menyusukan dia. Semua Musa tak minum. Akhirnya mereka paksa Musa minum. Sumbat juga kat mulut Musa. Musa muntahkan. Maka datang saudara Musa, iaitu kakak pada Nabi Allah Musa, yang waktu mak dia hanyutkan, dia ikut ke mana berakhir tempat ataupun Nabi Musa ini. Maka kakak dia pergi mengadap, lalu kata, maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang yang boleh susukan dia? Tanpa Asyah kenal siapa perempuan tadi, dan perempuan tadi tak kata ini adik saya. Semuanya diam, rahsia. Lalu dipanggil ibu Musa ke istana. Ternyata dia menyusukan dan Musa menerima susu tadi. Si ibu tadi hampir nak bocorkan rahsia, sayalah ibunya, tapi Allah tahan dia demi keselamatan Musa. Maka tak beritahu dia ibu Musa. Maka kata Asyah, kalau begitu saya hantar anak ni ke rumah awak susukan. Maka kami kembalikan semula Musa pada ibunya. Baik, ceritanya ringkasnya, Syekh Abdul Qadir nak beritahu apa? Kita kalau buat baik, buat ketaatan, Allah jadikan kita akan mendapat sumber kebaikan daripada Allah langsung. Ilham daripada Allah langsung. Terus daripada Allah. Itu kesan kita buat baik. Dan sampai peringkat, mula kita sebut sebelum ni semalam, kita mesti ikut Nabi SAW. Ikut. Tapi sampai peringkat kita faham, kita kenal Nabi SAW, Rasulullah akan bawa kita ke pintu pendekatan dengan Allah. Lalu Rasulullah akan kata, ini Allah, ini dia Allah. Langsung terus dengan Allah. Sama sebagaimana Jibril
Waktu mengajar Nabi SAW, sehingga hari pertemuannya malam Isra' Mi'raj, maka Jibril kata, ini Tuhanmu. Perkenalkan. Apa maksud ayat ni? Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita semua orang kena kenal Allah. Tapi dalam situasi macam ni, kita tak mungkin kenal Allah melainkan melalui perantaran tok guru kita lah ajak. Kemudian tok guru kita perkenalkan hadis Nabi, maka kita mula belajar sampailah kita pandai. Maka daripada hadis Nabi kita kenal Allah. Maka tiada lagi antara kita perantaraan kita dengan Allah, melainkan langsung dengan Allah SWT. Maksudnya ialah bila kita umpama seorang budak, kita nak contohkan budak kecil ni, mula-mula makanannya disuap dan makanannya juga disediakan. Mak dia siapkan makanan, bancuh bubur, bancuh nestum, sekian-sekian, sumbat kat dia. Mak dia tentukan bila dia kena makan. Bila dia mula besar, dia mula gerakkan tangan makan sendiri. Tapi masih lagi mak dia yang siapkan makanan, masak kat dapur. Bila dia makin besar, bukan mak dia lagi siapkan makanan, dia boleh cari kedai luar. Kadang-kadang mak dia pula kata, ni nak pergi beli luar, pesan mak sebungkus. Mak dia pun dah tak masak lagi. Dan sebab mereka mungkin orang ni, dia tengok masakan, dia pun masak sendiri pula. Dia tak beli lagi orang, dia masak sendiri. Dia pula yang jual ke orang. Itu dia punya analogi bagaimana kita kenal Islam. Hari ni kita kecil lagi, orang pesuat ilmu kat kita. Kita tak boleh banyak pilihan sebab kita memang masih baby dalam agama ni. Disuat. Nanti kita makin pandai, kita bertatih, kita berlari, kita mula tahu cara memahami agama ini dengan betul, sehingga kita tahu bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.